Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. How are you guys? Alright, now we are on topic 2, importance of communication skills. Where are you right now in the module? So we are using module 03, oral communication skills in the workplace, and you are on page 4. The topic is topic 2, importance of communication skills. So what are we going to learn in this topic? Effective communication in the workplace minimizes misunderstandings amongst colleagues and maximizes work efficiency. Kalau kita ada skill komunikasi yang bagus, good communication skills, dia mengurangkan, minimizes misunderstanding, mengurangkan salah faham dan juga memaksimalkan work efficiency. Maknanya kerja jalan lebih baik, salah faham tu kurang. Sebab kalau salah faham berlaku, kita kena settle. When there are communication breakdowns at work, we spend time and energy trying to make amends. Nampak kat situ? Itu yang ada dalam buku 4. Being able to communicate effectively is one of the most important life skills to learn. Having strong communication skills aids in all aspects of life, from professional life to personal life and everything that falls in between. Good communication skills are essential to allow others and yourself to understand information more accurately and quickly. Jadi ini life skill. Skill yang kena ada dalam hidup awak. Tengok kalau kita punya skill komunikasi kita kuat, skill komunikasi kita bagus, dia akan membantu in all aspects of life. Membantu dalam semua fasa kehidupan kita. Kita nak bercakap dengan Tok Imam ke, nak bercakap dengan jiran ke, nak bercakap dengan adik-beradik kita ke, right? And essential. Allow others and yourself to understand information more accurately and quickly. Maknanya bukan kita saja yang kena ada communication skill yang bagus. Kawan kita pun kena ada communication skills yang bagus. Semua orang kena ada good communication skills. General communication tips. Okay, bila kita bercakap, pilihlah perkataan-perkataan yang sesuai. Nada suara kita, hendaklah nada suara kita yang sesuai. Non-verbal cues, body language and expressed emotions. Kalau kita bercakap tu, contohnya nanti awak akan jumpa, kita suruh orang tu buat sesuatu, orang tu kata okey, tapi pada masa yang sama dia rolling the eyes, dia buat mata lah, apa semua itu non-verbal cues, tak bagus lah. Relationships between communicating parties, nampak hubungan baik. Kita nak cakap ni A dengan B ni, kena ada hubungan yang baik. Effective communication in the workplace. Ini video yang pertama. Macam saya dah sebut dalam video yang sebelum ni, saya nak kita interaktif sikit. Saya takkan masukkan video ni dalam video saya. Tugas awak cuma klik aja. Jadi, tugas awak yang pertama ialah klik video effective communication in the workplace. Tengok dekat mana? Dekat bawah ni ada description. Okay, macam mana kita nak cari? Kita cari macam ni. Saya sharekan video ni dalam description dekat bawah. Tajuk video ni Effective Communication, disediakan oleh Way Forward. Ini channel dia. Macam mana kita nak cari video ni? Kita gunakan Google, type www.youtube.com Effective Communication Way Forward. Channel dia, tajuk video. So kita dapatlah. Jadi katalah video ni dah tak ada, awak boleh cari video-video lain yang berkaitan dengan effective communication. Tengok ni, effective communication, click B, introduction to collaborative action, only way forward and open. Dia macam-macam. Komunikasi yang efektif ni ada banyak video. Jadi apa yang cikgu bagi pada kali ini ialah video yang ini. Jadi ingat ya, gunakan Google. Ini hard skill. Cara awak mencari maklumat. Jangan tunggu maklumat diberikan kepada awak. So inilah dia video yang saya nak awak tengok. Awak boleh pause video ni sekarang. Okey, dah sambung balik. Dah dengar ke video tadi? Sekarang ni semuanya terpulang di tangan anda. Dan nak klik, anda klik. Dan tak klik, anda tak dapat tengok video tadi. Tapi saya ceritalah sikit. Video ni dia ceritakan
skill-skill komunikasi. Maknanya bila ini bos kita bercakap dengan kita, skill yang pertama ialah listening. Kita mendengar. Yang kedua, selepas mendengar nak buat apa? Interpret. Kita analisa apa yang bos kita ni sampaikan kepada kita. Jadi, miscommunication ialah contohnya bos kita tanya kita, Ali, kerja awak dah siap ke? Kita jangan sangka bos kita ni syakwa sangka pada kita pula. Sebab tu kita boleh jadi marah. Itu misinterpretation. Kita tak nak benda tu berlaku. Kita kena anggap, bos ni nak tahu progress, nak tahu perkembangan. Jadi, orang kata hati mau baik lah. Bila kita dengar je apa-apa maklumat yang kita dapat tu, kita analisa, kita interpret. Itulah cerita dalam video yang pertama. Saya harap awak tengoklah video tadi ya. Effective communication in the workplace. Kita dekat tempat kerja ni, kita bercakap dengan colleagues, peers. Sama juga dengan dalam kelas, kita bercakap dengan rakan sekelas. Yang kedua, kat tempat kerja kita bercakap dengan superiors, employers, kita bercakap dengan bos kita, kita punya majikan. Saya nak tengok dalam nota dan saya nak gabungkan apa yang dalam nota dengan PowerPoint ni. General communication tips tadi, it pays to be mindful of these 4 factors when communicating with others. Bila kita bercakap dengan orang lain, bila kita berkomunikasi dengan orang lain, ingat, iaitu choice of words, pilihan perkataan, tone of voice, voice kita bagus, tinggi ke, rendah ke, fikirkan yang sesuai. Non-verbal cues, body language kita macam mana bila kita bercakap. Relationship between communicating parties, relationship, hubungan yang baik tu kita kena jaga. Alright, kita tengok yang ini. Effective communication in the workplace with your peers or colleagues. Be an active listener. Jadilah pendengar yang aktif, bukan dengar main handphone, tak nak. Speak with discretion when communicating with your colleagues or peers. Kita bercakap tu berhati-hati. Kita discretion tu, maknanya ada jasa baik, kita mendengar tu dengan baik. Think before you speak so that you are more likely to say the right thing at the right time. Berfikir sebelum bercakap. Communicate clearly and frequently with your colleagues. Kita kena berkomunikasi selalu. Ni, dengan superiors kita ni, learn to accept instructions and feedback. Belajar menerima arahan dan menerima maklum balas. Bila bos kita bagi arahan, ikutlah. Bila bos kita bagi maklum balas, kita bertindak atas maklum balas tersebut. Ask for help when you need it. Bos kita ni, kalau kita perlukan bantuan, kita jumpa dia lah. Encik Salim, saya sebenarnya ada masalah sikit untuk membuat kerja ni. Boleh tak Encik Salim bantu dari segi ni. Bos kita ni dia banyak pengalaman. Bos kita ni semuanya dia pergi kursus. Explain problems that you encounter in your work when necessary. Kita jelaskan apa masalah yang kita hadapi dalam kerja kita, tapi janganlah selalu sangat. How to communicate effectively. Yang ni yang kita tengok dalam buku surat 4. Be an active listener, speak with discretion, think before you speak, say the right thing at the right time with your superiors. Saya telah jelaskan. Ini video bagaimana nak bercakap dengan peers ataupun colleagues. Jadi saya nak awak tengok description, pause video ni. Okay? Awak boleh buat. Macam mana kita cari video ni dulu? Tajuk video ialah Workplace Communication Skills by Gist Pub. Link ni saya sharekan dalam description dengan tajuk video 2 lah, Workplace Communication Skills. Tapi kalau video ni hilang, hard skills, macam ni kita nak cari? Guna Google, www.youtube.com, jarak Workplace Communication Skills, nama channel tersebut. Workplace Communication Skills, ada video yang pertama, Communication Skills for the Workplace. Ini video daripada orang lain pula, Workplace Communication and Employment Skills, Soft Skills in the Workplace. Banyak, ada banyak. Ini zaman maklumat di hujung jari. Jadi saya nak awak pause video ni sekarang dan tengok. Silakan. Welcome back. Video tadi cuma 2 minit sahaja.
Jadi itulah 2 minit yang penting dalam hidup anda. Tak apa, saya ceritakan apa yang ada dalam video ni. Tapi saya nak awak ikhlas. Dah tengok tadi kan? Video tadi menceritakan berkenaan dengan apa yang majikan nak daripada pekerja. Dan dalam majikan memilih pekerja, communication skills, skill berkomunikasi tu adalah perkara utama sekali yang majikan titik beratkan. Yang kedua, ketiga, keempat tu memang ada, tapi yang pertama tu, bila kita dalam interview kita berkomunikasi dengan orang yang interview kita, itu yang penting. Dan dalam video ni juga menceritakan bahawa anda perlu ada skill listening, lepas tu ada body language, lepas tu verbally macam yang kita cakap, dan juga written, apa yang kita tulis. Communication with your superiors or employers. Sekarang ni macam biasa, pause kejap video ni dan kita tengok video ni sama-sama dengan cara sendiri. Macam mana kita cari? Tajuk video Effective Communication, Why is it important in Management by 360 Training Enterprise. Saya sharekan video ni, link dia dalam description. Macam mana nak cari kalau video ni dah hilang ke apa ke? Nak cari sendiri ke video-video yang berkenaan dengan ni? Kita gunakan Google. Google www.youtube.com, type Effective Communication, Why is it important in Management. Bolehlah tambah lagi kalau awak tahu tajuk dia semua. Google akan bagi kita jawapan video ni. Effective Communication, Importance of Effective Communication. Semua video-video yang berkaitan lah. Video yang berkaitan, laman web yang berkaitan. Awak pelajar college, awak boleh cari sendiri. Sama-sama lah. Saya tunggu awak tengok video ni sebelum kita bincangkan apa yang diceritakan dalam video ni dan kita teruskan PowerPoint presentation kita, okay? Welcome back. Terima kasihlah saya ucapkan sebab awak dapat tengok video yang ketiga dengan cara sendiri. Video yang cikgu bagi ni adalah contoh. Macam tadi kita dah Google kan. Ada banyak video dalam internet ni dan banyak laman web yang awak boleh kaji. Laman web semua tu ada dalam berbagai bahasa. Jadi keutamaan adalah bahasa Inggeris. Lepas tu awak boleh tengok dalam bahasa Melayu pun banyak. Cerita dia ialah effective communication, why is it important in management? Sebab kita ni bekerja dengan orang yang daripada pelbagai latar belakang. Dunia ni dah kecil. Kita ni kena bekerja dengan efektif, company-company kena maximizekan, kena make sure that the profit is maximized, that the time is used effectively. Itu cerita video yang ni. Tak lama, 1 minit 52 saat saja. 4 types of workplace communication. Inilah dia 4 jenis komunikasi di tempat kerja. Verbal, yang keluar suara ni, non-verbal, pergerakan kita, mata, telinga, hidung, mulut, tangan, apa semua tu, gerak badan. Visual, apa yang anda nampak, dan juga written, apa yang kita tulis. Tengok ni. Verbal is face-to-face, telephone. Non-verbal, body language, gestures. Written, books, magazine, email. Kita kena type email banyak kan? Kena hantar assignment pada pensyarah apa semua. Visualization, graphs and charts, maps. Types of communication and ways to use them. Verbal. Macam mana kita nak gunakan? Ada 4 jenis komunikasi di tempat kerja ni, macam mana kita nak gunakan? Verbal, use a strong, confident speaking voice. Suara kita kena strong. Jangan bila bercakap tu, boleh kuat sikit cakap tu. Oh, saya tak dengar, kuat sikit boleh tak? Kuat sikit. Banyak kali cakap suruh kuat sikit suara tu. Tak confident. Cakap pun sekat, cakap pun mata tak pandang pada orang yang kita tengok tu. Janganlah macam tu. Active listening, maknanya bila orang cakap kita dengar. Ya, betul. Baik. Kita boleh catat. Catat guna handphone pun tak apa, tapi make sure orang tu tahulah kita catat nota ke apa ke kan. Bukannya kita tengah main game pula. Avoid industry jargon when appropriate. Jangan bercakap itulah saya dalam kedudukan 6G, lepas tu jig yang saya tu. Kalau bercakap dengan orang dalam bidang dia tak apa. Kalau bercakap dengan orang yang bukan dalam bidang dia, ini bidang welding, waktu saya mencangkung tu bagi jelas. Non-verbal, notice how your emotions feel physically. Kita ni bila bercakap,
non-verbal cues ni memang semua keluar. Memang ada je. Memang kita tak boleh nak sorok. Be intentional about your non-verbal communications. Mimic non-verbal communications you find effective. Kalau saya setuju sangat dengan pendapat awak. Tepat tak? Tak kan? Visual. Ask others before including visuals. Consider your audience. Only use visuals if they add value. Make them clear and easy to understand. Kita bila bercakap, bila komunikasi, kita boleh gunakan visual. Tapi kalau boleh, biar bercakap je lah. Yang ini kan dia kata, ask others before including visuals. Tanya dulu, betul ke tak saya nak guna visual? Written. Strive for simplicity. Don't rely on tone. Take time to review your written communications. Keep a file of writing you find effective or enjoyable. Tulis tu tak payah panjang-panjang sangat. Straight to the point. Okay, apa dia ni? 10 benefits of effective communication in the workplace. Kebaikan bila kita ada komunikasi yang efektif di tempat kerja. Less misunderstanding. Kurang salah faham. Ni asyik nak bergaduh. Clarify how each employee contributes to achieving company goals without overlooking important information. Healthy workplace culture. Seronok datang bekerja. Dalam kerajaan ni kita ada tonggak 12. Salah satu tonggak dia ialah keseronokan bekerja. Itu yang paling saya suka. Develops good working relationships with employees through fair communication so they trust management. Kita percayalah dengan management bila ada healthy workplace culture ni berdasarkan kepada effective communication in the workplace. Non-threatening environment. Tap into employee opinions as they share their thoughts, feelings and ideas conveniently. Solve conflicts easily. Kalau ada masalah, selesai cepat kan? An easy way to address issues behind any conflict and turn it into something creative. Team spirit. Promote the desire to work towards a common goal for a smooth work environment. Increases self-esteem. Awak jadi lebih yakin kan? People will feel better about them socially to know their message is delivered as expected. Clear direction. Kita tahu company ni macam mana nak buat apa yang kita kena buat. Itu semua tu jelas. Employees will know exactly what is expected from each of them and what steps need to be taken. Stronger teamwork. Satu teamwork yang lebih kuat. Builds rapport and trust as the team will work well through good communication. Higher employee job satisfaction. Kita punya orang bawah tu, dia sangat berpuas hati dengan tugas dia. Dan tahap dia puas hati tu lebih tinggi lah. Leads to fulfilled employees who not only deliver their best but also stick around for long. Susah nak dapat pekerja yang setia. Business success. Business gains insights through reduced turnover rates as happy employees equal a successful business. Kesimpulan, summary. Being able to communicate at work is essential to career success. If you are unable to do so, you may find yourself missing out opportunities such as a promotion or an important business deal. Jadi pelajar-pelajar, budak-budak, dengar. Kita kena belajar macam mana nak berkomunikasi dengan efektif. Di tempat kerja, di rumah, di mana-mana saja. Sebab kalau kita tak dapat berkomunikasi dengan bagus, ni communication ni, kita akan kehilangan peluang. Tak dapat naik pangkat. Lepas tu, contohnya kalau katalah awak buat bisnes online, ataupun awak buat bisnes melalui business card, kan word of mouth, awak ada produk, awak tak dapat komunikasi dengan berkesan, awak akan kehilangan peluang. Furthermore, effective communication in the workplace helps to strengthen relationships within the organization, increases employee engagement and improves the effectiveness of the team. Kalau awak besok jadi bos, macam mana nak pastikan orang bawah tu dia setia bekerja dengan kita, kita ikhlas dengan dia, macam tu. Activity 1, verbal or non-verbal. Read the scenario and discuss the answer with your lecturer. Yang ni kita discuss dalam group WhatsApp, okay? You are working in a warehouse. If you ask your manager, where do you want these boxes stacked? Kita kerja dekat warehouse. Warehouse tu macam gudang. Lepas tu
kita tanya manager kita. Kita ni bekerja, manager. Cik, Puan, kotak ni saya nak letak dekat mana? Where do you want these boxes stacked? Kita tanya. Verbal. Manager tu cakap, dia reply balik, dia balas balik. In the usual place. You are asking me? Kat tempat biasa, awak tanya saya. Lepas tu dia rolling her eyes, non-verbal mata saya tak nampak lah kan mata dia. Perempuan suka buat lah, orang lelaki pun ada kat skill ni kan. Discuss what the manager may be trying to communicate to you. Ni awak tanya, Puan, dekat mana kotak-kotak ni nak saya letakkan? Dia jawab, kat tempat biasa. Awak tanya saya. Lepas tu rolling her eyes. What the manager may be trying to communicate to you. Apa yang manager ni nak cuba sampaikan pada awak? Awak boleh type lah dalam grup WhatsApp kita tu. Jadi pertama sekali, kita jangan bersangka buruk dengan manager kita. Itu yang pertama. Kalau kita bersangka buruk, apa pun jadi buruk. Kita bersangka baik dengan manager kita. Dan manager kita kata, tempat biasa tu. Tanya saya pula. Jadi apa yang dia cuba sampaikan? Saya fikirlah, mungkin ada sesuatu yang dia nak sampaikan kepada awak. Jawapan tu awak cari sendiri. Activity 2, non-verbal communication. Read the scenarios below and discuss what are the possible messages being sent. Okay, number 1, a customer approaches the counter where you are standing. You greet the customer by smiling and saying good morning. The customer does not look at you or respond to your greeting. Kita dekat kaunter ni berdiri, lepas tu datang customer, good morning. Customer tu buat tak tahu, dia buat dek je. Apa mesej yang cuba customer tu sampaikan pada kita? Fikirlah. Kedua, as you approach a table of 2 in your restaurant, you notice one of the customers looking at his watch. His movements appear hurried and he is talking very quickly. Awak ni kirakan macam manager lah, sebab dia kata ni your restaurant, restoran awak tu. Awak pergilah dekat customer, sambil bercakap tu tengok jam. Apa mesej yang customer cuba sampaikan? Sama juga dalam kelas. Contohnya kelas kita ni habis pukul 1 tengah hari. Pukul 12.55 tu budak-budak dah tengok jam, dah kemak-kemak barang. Apa yang cuba awak sampaikan kepada pensyarah? Macam tu lah. You greet your boss and she smiles back at you. Assalamualaikum tuan. Dia pun senyum. Apa mesej yang dia nak cuba sampaikan? Tafsir You ask a customer how her meal was and she says okay with a strange look on her face. Contohnya kita dah buat burger, bagi kat orang tu dia dah pergi, dia dah makan. Macam mana burger bang? Okey. Muka pelik. You forgot to turn off a valve at work. Your coworker comes in and turns off the valve and then grins and shrugs his shoulders. Kita bekerja, lepas tu ada valve. Valve ni katalah valve yang keluarkan oksigen. Kita dah habis kerja ni. Lepas tu kita terlupa ni nak tutup pipe lah, valve tu pipe. Lepas tu rakan sekerja kita datang, dia tutup valve tu, lepas tu dia sengih kat kita, buat macam tu. Maknanya apa? Apalah kau ni, tak terror lah, apa benda lah kau ni, bahaya lah meletup kilang kita ni. Apa yang dia cuba sampaikan, tafsirkan je. Jadi itulah dia, importance of communication skills. Stay home, stay safe, save life. Saya nak maklumkan semua PowerPoint ni disediakan oleh rakan-rakan sekerja saya. Tengok, cantik dia punya PowerPoint tu kan. So PowerPoint ni semua didapati di fppt.com. fppt.com, free template. Jadi bila awak kena buat PowerPoint sendiri, awak boleh pergi ke fppt.com. Jadi itu sahaja. Saya ucapkan selamat belajar. Bila belajar tu macam video ni dah kena pause, buatlah benda yang senang. Itu semua hard skills. Saya nak awak ada usaha. Alright? So thank you very much. Have a nice day. Goodbye.